Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas ekonomi bagi topik tingkatan 5, topik 2.1.1 globalisasi. Baik, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan maksud globalisasi dan juga ciri-ciri globalisasi. Sebelum cikgu pergi lebih jauh berkenaan dengan maksud globalisasi dan ciri-ciri globalisasi, kita lihat dahulu bagaimana berlakunya proses globalisasi. Okey, kalau kita lihat sekarang perkembangan dunia ICT begitu pantas. Okey, perkembangan dunia ICT ni menyebabkan perhubungan menjadikan maklumat bergerak begitu pantas. Sehingga kan ia mewujudkan proses globalisasi di dunia. Jadi globalisasi ini sebenarnya diambil daripada perkataan global yang membawa makna universal. Okey, kita boleh katakan bahawa globalisasi ini wujud pada dunia baru dan juga era teknologi moden. Jadi, bila kita sebut berkenaan dengan globalisasi, apa itu globalisasi? Pernahkah kamu mendengar perkataan globalisasi? Baik, globalisasi adalah merupakan integrasi dan juga interaksi antara manusia, firma, kerajaan daripada pelbagai negara yang ada di dunia. Okey? Globalisasi ialah interaksi dan integrasi antara manusia, firma dan kerajaan pelbagai negara. Ini adalah globalisasi. Bila kita sebut globalisasi, kita dapat bayangkan bahawa sempadan antara negara ni tak wujud. Okey, negara akan lebih bersifat terbuka, lebih bebas antara perhubungan dari satu negara ke negara yang lain. Itu adalah globalisasi. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri globalisasi. Baik, terdapat 4 ciri globalisasi, iaitu yang pertama adalah pasaran baharu, ciri yang kedua adalah peserta baharu, ciri yang ketiga adalah kaedah komunikasi baharu dan ciri yang keempat adalah peraturan dan norma baharu. Bagaimana kita nak mengingat keempat-empat ciri tersebut? Cikgu telah wujudkan satu mnemonik cara untuk kita mengingat 4 ciri globalisasi. Nanti cikgu akan terangkan kemudian. Sekarang kita lihat dahulu apakah yang dikatakan dengan pasaran baharu. Okey, pasaran baharu. Bila adanya globalisasi, bila wujudnya globalisasi dalam sesebuah negara menyebabkan berlakunya perkembangan pasaran global. Okey, ataupun kita kata berlakunya perkembangan pasaran dunia. Sebagai contoh, kita boleh lihat dari segi perbankan, pengangkutan. Sebagai contohnya, kita lihat di Malaysia itu sendiri, adanya bank-bank perdagangan. Pelbagai bank-bank perdagangan. Kita ambil satu contoh seperti Maybank. Maybank bukan sahaja berada di negara kita, tetapi Maybank juga telah memperkembangkan dia punya perkhidmatannya di negara-negara lain. Itu dari segi perkembangan pasaran global. Kemudian ciri globalisasi ini juga menyebabkan wujudnya kelonggaran undang-undang antara perhubungan sesebuah negara dengan negara yang lain. Kemudian wujud juga pasaran pengguna global dengan jenama global. Okey, apa yang dikatakan dengan jenama global? Jenama global ni adalah jenama antarabangsa lah. Okey, sebagai contohnya, kalau kita lihat dari sudut automobil, okey, dari segi
automotif, kita boleh lihat jenama global, jenama antarabangsa seperti Honda, Toyota. Kalau dari segi telefon, kita boleh lihat seperti iPhone, Huawei. Okey, sesebuah negara yang telah menjadi ataupun sesebuah jenama yang telah menjadi terkenal di peringkat antarabangsa. Itu ciri globalisasi yang pertama, iaitu pasaran baru. Kemudian kita tengok ciri yang kedua, iaitu yang berkaitan dengan peserta baharu. Okey, peserta baru menyebabkan wujudnya syarikat multinasional di negara. Okey, syarikat multinasional ni kita akan kupas lebih lanjut pada topik yang akan datang, di mana syarikat multinasional ni dia mengintegrasi pengeluaran dan juga pemasaran. Okey, selain itu wujudnya pertubuhan perdagangan sedunia atau kita kenali sebagai WTO, di mana WTO ni adalah merupakan organisasi yang mempunyai kuasa untuk memaksa sesebuah kerajaan bagi mematuhi peraturan perdagangan bebas. Selain itu, wujud juga blok-blok perdagangan. Okey, sebagai contoh, Kesatuan Eropah, ASEAN dan sebagainya. Okey, keadaan ini juga menyebabkan berlakunya peningkatan terhadap organisasi seperti Bank Dunia dan juga G7 dan lain-lain. Apakah G7 ni? G7 membawa maksud grup 7, di mana dianggotai oleh 7 buah negara yang negara terkuat industri. Contohnya seperti Kanada, Perancis, USA, Itali, Jepun, Jerman, Britain. Itu adalah negara G7. Okey, kita lihat pula kepada ciri yang ketiga, iaitu komunikasi baru. Okey, kaedah komunikasi baru. Yang mana bila adanya globalisasi di sesebuah negara, komunikasi lebih pantas, komunikasi lebih cepat dan murah disebabkan oleh kita menggunakan teknologi internet, kita menggunakan perkhidmatan internet untuk berhubung dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Okey, kita juga menggunakan telefon bimbit, mesin fax. Okey, keadaan ini menyebabkan kita punya sistem pengangkutan juga bergerak dengan lebih cepat. Okey, kalau dekat negara kita, kita boleh lihat dari sudut pengangkutan yang ada di bandar-bandar seperti adanya LRT, MRT yang memudahkan perhubungan dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain dengan kadar yang lebih cepat. Okey, itu adalah ciri-ciri globalisasi. Kemudian ciri yang keempat atau ciri yang terakhir adalah peraturan dan norma baharu. Okey, dengan adanya globalisasi ini menyebabkan perluasan dasar ekonomi kapitalis ataupun kita kata perluasan dasar ekonomi pasaran bebas, yang mana kita boleh lihat dasar penswastaan dan juga liberalisasi. Okey, liberalisasi ni kita akan pergi lebih detail pada topik-topik yang akan datang. Dia ada topik khusus untuk topik liberalisasi. Okey, kemudian demokrasi, pilihan politik juga wujud serta wujud pelbagai perjanjian. Sebagai contohnya, perjanjian perdagangan pelbagai hala. Ini merupakan ciri-ciri bagi globalisasi. Okey, ada 4 ciri. Pasaran baharu, peserta baharu, kaedah komunikasi baharu dan juga peraturan dan norma baharu. Jadi, di awal tadi cikgu telah nyatakan bahawa cara kita nak mengingat keempat-empat ciri globalisasi ini melalui kaedah mnemonik. Okey, cikgu telah bina satu mnemonik yang mana SARA serta komunis perasan. Okey, SARA ni merujuk kepada pasaran baharu, serta adalah peserta baru,
komunis adalah komunikasi dan perasan ini adalah peraturan baru. So ada 4 ciri iaitu sara serta komunis perasan. Okey? Ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri globalisasi. Okey, sekarang kita lihat pula kepada tabel yang diberi, okey, yang berkaitan dengan ranking 2015. Okey, ranking dunia yang berkaitan dengan tahap globalisasi. Okey, tahap globalisasi sesebuah negara ditunjukkan melalui indeks globalisasi. Okey, nak tahu tahap globalisasi, kita merujuk kepada indeks globalisasi yang mengambil kira aspek ekonomi, sosial dan juga politik. Okey, ada 3 aspek yang kita lihat, ekonomi, sosial dan juga politik. Makin tinggi indeks globalisasi, maka makin tinggilah tingkat globalisasi bagi sesebuah negara. Kalau kita lihat pada tahun 2015, yang paling tinggi adalah negara Ireland. Okey, kemudian kita lihat di sini ada Singapura. Okey, negara ASEAN. Di manakah Malaysia? Malaysia mencapai ranking ke-26 dunia. Okey. Ini adalah berkaitan dengan globalisasi. Jadi kita dah cover berkenaan dengan maksud globalisasi, kita juga dah cover berkenaan dengan ciri-ciri globalisasi. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Apakah contoh yang menunjukkan globalisasi dalam kehidupan kita? Apa contoh globalisasi dalam kehidupan kita? Ya, paling senang kita lihat pada diri kita sendiri iaitu penggunaan internet, penggunaan telefon bimbit. Kalau di bandar-bandar besar kita boleh lihat adanya LRT, adanya MRT. Okey? Kemudian di sekolah sendiri kita boleh lihat penggunaan mesin fax. Itu adalah ciri-ciri globalisasi. Dan di kawasan setempat kita, sekiranya ada syarikat-syarikat dari luar negara mendirikan firmanya, itu merupakan ciri globalisasi. Okey? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan uji minda. Soalannya, jelaskan ciri-ciri globalisasi. 4 markah. Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Ingat kembali, ada 4 ciri globalisasi. Cuba ingat mnemonik yang cikgu telah ajarkan sebelum ini, iaitu sara serta komunis perasan. Sara serta komunis perasan. Okey? Jadi, kita lihat bagaimana cara kita nak menjawab soalan ini berdasarkan kata tugas soalan. Okey, soalannya jelaskan. Jelaskan adalah kata tugas soalan. Bila jelaskan, cara kita nak menjawab adalah fakta mesti bergabung dengan huraian. Okey, fakta mesti bergabung dengan huraian. Kemudian, apa kata kunci soalan? Ciri-ciri globalisasi. Berapa markahnya? 4 markah. Okey, 4 markah. Bermakna kalau 4 markah, bila fakta bergabung dengan huraian, kiranya kita kena beri 4 isi. Okey, 4 isi. 1 isi, 1 markah. Jadi kita lihat bagaimanakah jawapannya. Okey, yang pertama, isi yang pertama adalah pasaran baru. Ini fakta dia. Fakta yang kedua, peserta baru. Fakta yang ketiga, kaedah komunikasi baru. Fakta yang keempat adalah peraturan dan norma baharu. Ini merupakan fakta. Cikgu kata tadi, fakta mesti bergabung dengan huraian dalam satu ayat. Di manakah huraiannya? Ini huraiannya. Okey. Ingat, kata tugas soalan jelaskan fakta mesti bergabung dengan huraian. So, di sini kita mendapat 1 markah. Okey, ini kita anggap sebagai H1. Okey, ini H2.
iaitu markah yang kedua. Ini H3. Markah ketiga sini adalah H4. Markah yang keempat. So, kita dapat berapa markah? Markah penuh iaitu 4 markah. Okey, nampak tak bagaimana cara kita nak menjawab berdasarkan kata tugas soalan dan juga markahnya. Okey, semoga perkongsian cikgu pada kali ini memberi manfaat kepada kamu. Baik, kita berhenti dulu setakat ini untuk topik globalisasi. Kita akan jumpa lagi pada topik yang akan datang iaitu topik syarikat multinational. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.